Lebanon guna peluru berpandu jarak jauh serang Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Konflik Rusia-Ukraine kini semakin tegang. Terbaru, Amerika Syarikat membenarkan Ukraine menggunakan peluru pandu jarak jauh untuk menyerang Rusia. Media tempatan melaporkan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memberi kuasa kepada Kiev menggunakan peluru berpandu jarak jauh jenis sistem peluru berpandu taktikal tentera untuk menyerang sasaran di dalam Rusia. Peluru berpandu berkenaan boleh melakukan perjalanan sejauh 305 km. Penggunaannya akan membolehkan tentera Ukraine menyerang sasaran simpanan senjata Rusia, pusat logistik dan lapangan terbang, sekaligus berupaya halang tentera Rusia daripada mara di medan perang. Sementara itu, keputusan Biden membenarkan Kiev menggunakan peluru berpandu jarak jauh yang dibekalkan Amerika Syarikat untuk menyerang ke dalam wilayah Rusia hanya akan meningkatkan konflik kedua-dua negara. Perkara tersebut ditegaskan jurucakap Kremlin Dmitry Peskov bila melihat Presiden Amerika itu sengaja meningkatkan konflik Moskow-Kiev sebelum meninggalkan White House. Reformasi menyeluruh terhadap kuasa veto Majlis Keselamatan PBB wajar dilaksana. Ini kerana situasi semasa adalah tidak adil. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, reformasi bakal mewujudkan tabir urus global lebih baik. Ia sekaligus menjamin aktiviti perdagangan global yang adil. The call for reform of the United Nations must include the principle of representation. Now, so we are suggesting, while there is no necessity for a major structural change, they should consider adequate democratic representation from regions. Latin America and Africa have been left behind. It's grossly unfair to continue United Nations Security Council and the veto power by excluding them. Cadangan ke muka Perdana Menteri ketika menyampaikan pendirian Malaysia dalam sesi reformasi institusi tabir urus global sidang kemuncak G20. Dalam pada itu, pemimpin G20 yang bermusyarat di Brazil menegaskan semula hak rakyat Palestin untuk menentukan nasib sendiri. Mereka turut mengulangi komitmen tidak berbelah bahagi terhadap visi penyelesaian dua negara selain gesa gencatan senjata menyeluruh di Gaza dan Lebanon. Kesemua pemimpin turut menekankan keperluan mendesak perluasan aliran bantuan kemanusiaan dan hapus kekangan yang halang penyediaan bantuan berskala besar demi melindungi orang awam. Pengisytiharan itu dibuat susulan kebimbangan mendalam terhadap situasi kemanusiaan yang dahsyat di Gaza dan ketegangan memuncak di Lebanon. Perkembangan konflik di Lebanon, 5 terkorban dalam serangan terbaru tentera negara haram Israel di Beirut. Kementerian Kesihatan Lebanon memaklumkan serangan di kawasan Zoqa al-Balad itu menyebabkan 31 orang cedera. Israel melancarkan 3 serangan dalam tempoh 2 hari di Beirut selepas beberapa minggu melancarkan serangan udara. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan sebuah pangsapuri yang menjadi sasaran Israel mengalami kerosakan teruk. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan Israel di sekitar Beirut sejak Ahad lalu. Sementara itu, PBB mendakwa hampir 100 lori membawa makanan untuk penduduk Palestin dirompak secara kejam selepas masuk ke Gaza Sabtu lalu. Pegawai kanan kecemasan UNRWA, Louis Waterridge memaklumkan Israel arah konvoi lori bawa makanan disediakan agensi PBB untuk masuk ke Gaza melalui lintasan Karim Salam dengan notis singkat. 98 daripada 109 lori dalam konvoi tersebut kemudian diserang. Kejadian itu disifatkan sebagai salah satu misi pemberian bantuan terburuk sepanjang tempoh 13 bulan konflik di kawasan berkenaan.
Ia berlaku ketika masalah kelaparan yang dihadapi penduduk Palestin makin kritikal. Di Filipina, sekurang-kurangnya 8 maut dan 3 cedera akibat taufan Manyi yang melanda negara itu. Manyi membadai Pulau Catanduanes pada Sabtu sebelum bergerak ke Pulau Luzon sehari kemudian. Ia mengakibatkan banjir dan tanah runtuh di sepanjang laluannya. Kediaman, infrastruktur, tanaman dan ternakan terjejas teruk. Gangguan bekalan elektrik dijangka berlarutan selama berbulan-bulan akibat tiang utiliti rosak. Filipina dilanda 5 taufan sejak beberapa minggu lalu. Sekurang-kurangnya 163 nyawa terkorban selain memaksa ribuan penduduk berpindah. Utara India kini diisytihar darurat kesihatan. Ia susulan jerebu yang semakin menebal menghadkan jarak pandangan hanya 100 meter. Switzerland IQA merekodkan kualiti udara New Delhi kini dalam kategori berbahaya. Ketua Negeri Atishi Marlina berkata, jerebu teruk berpunca daripada pembakaran terbuka ladang-ladang pertanian di Punjab, Haryana dan Uttar Pradesh. Orang ramai dilaporkan mengalami pelbagai masalah kesihatan termasuk sesak nafas, radang mata, sakit tekak dan batuk. Pakistan tawar bantuan kesihatan kepada Bangladesh. Ia susulan kes denggi yang semakin tinggi di Bangladesh. Menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Islamabad bersolidariti dengan Dhaka dan akan membantu untuk menangani wabak tersebut. Media tempatan melaporkan lebih 400 orang terbunuh tahun ini di Bangladesh akibat denggi. Kes denggi di Bangladesh melonjak semasa musim hujan dari Mei hingga September. Sekurang-kurangnya 81,068 kes telah dilaporkan di Bangladesh setakat ini. Pengeluaran beras Thailand dilaporkan meningkat 20% berbanding tahun lalu. Sebanyak 8.37 juta tan beras dicatat pada 10 bulan pertama 2024. Thailand dijangka mengeksport lebih 9 juta tan beras pada 2024 dengan nilai melebihi 6.4 bilion dolar. Menurut Kementerian Perdagangan, trend peningkatan tersebut didorong pesanan berterusan selain disokong peningkatan hasil beras bermutu tinggi bagi musim kali ini. Hasil meningkat juga susulan bekalan air yang mencukupi untuk pendanaman dan permintaan tinggi bagi beras jasmin Thailand dalam pasaran utama. Di China, beberapa pelajar cedera selepas sebuah kereta terbabas di luar sekolah rendah di wilayah Hunan. Kejadian dilapor berlaku hari ini. Menurut laporan media tempatan, pihak berkuasa masih menyiasat jumlah keseluruhan mangsa terlibat dalam insiden tersebut. Bagaimanapun, ketika ini belum ada kenyataan daripada pihak berkuasa sama ada kemalangan itu dilakukan dengan sengaja atau sebaliknya. Terdahulu rakaman video menunjukkan detik cemas selepas kemalangan berlaku dengan kanak-kanak berlari dalam keadaan panik dan beberapa orang terbaring cedera. India mengenakan denda 25.4 juta dolar terhadap syarikat induk Facebook Meta. Ia susulan amalan perniagaan tidak adil dan mengarahkan syarikat itu agar tidak berkongsi data pengguna WhatsApp dengan platform lain dalam kumpulan teknologi Amerika Syarikat berkenaan. Suruhanjaya Persaingan India mengarahkan Meta agar WhatsApp tidak berkongsi data pengguna dengan syarikat atau produk lain dalam kumpulan teknologi Amerika untuk tujuan pengiklanan selama 5 tahun. Isu itu berkaitan dengan dasar privasi WhatsApp 2021 yang dilaksanakan dengan pendekatan terima atau tinggalkan. Pengguna aplikasi personal itu diwajibkan menerima terma kemas kini untuk terus menggunakan perkhidmatan itu dan ia dianggap sebagai penyalahgunaan kedudukan dominan Meta. Sebelum dasar privasi yang dikemaskini pada 2021, pengguna WhatsApp diberi pilihan untuk memutuskan sama ada mereka mahu berkongsi data mereka dengan Facebook. Bagaimanapun, WhatsApp menjadikan perkongsian data dengan Meta wajib untuk semua pengguna di bawah terma perkhidmatan yang baharu.
Kejohanan Hoki Trofi Juara-Juara Asal ACT Wanita 2024, hasrat pasukan hoki wanita negara untuk mara ke perlawanan akhir tidak kesampaian apabila tumpas 1-3 kepada China pada aksi separuh akhir di Stadium Hoki Universiti Sukan Bihar, India hari ini. Pada pertembungan itu, China bermula garang apabila menjaringkan 3 gol pada minit ke-10, minit ke-17 dan 23 di separuh masa pertama. Skuad kendalian Muhammad Nasir Nobli Ibrahim hanya berjaya mendapat gol tunggal pada separuh masa kedua menerusi Khairunisa Ayuni Muhammad Syarudin berpunca daripada pukulan sudut penalti minit ke-36. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia akan turun pada aksi penentuan tempat ke-3 dan ke-4 esok. Malaysia akan bertemu Jepun yang tumpas 0-2 kepada tuan rumah India dalam satu lagi separuh akhir. Keputusan yang diraih pasukan hoki wanita negara pada edisi kali ini boleh dipuji apabila memperbaiki kedudukan kelima yang dicatat pada edisi lepas. Sementara itu, Nasihin memuji aksi ditampilkan anak-anak buahnya meskipun tumpas di tangan China. Beliau berkata corak yang ditampilkan anak-anak buahnya lebih baik berbanding ketika bertemu dalam kejohanan yang sama pada pusingan round robin sebelum ini. Dan kredit saya berikan kepada semua pemain, termasuk pemain muda kerana telah bekerja keras dan menunjukkan bahawa kita sudah berada di tahap yang bagus untuk akan datang. Dan peranan 3 ke 4 kita akan prepare malam ini. Saya harapkan pemain membuat recovery yang baik untuk datang sebaik hari ini atau lebih baik daripada hari ini. Dan untuk peranan esok kita akan bekerja keras untuk mendapat tempat podium. Kejohanan badminton China Masters 2024, pasangan bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Woo-yik memulakan kempen di kejohanan itu dengan langkah kanan selepas berjaya mengesahkan tempat ke pusingan kedua. Saingan yang berlangsung di Gymnasium Shenzhen itu menyaksikan pasangan ranking ke-5 dunia itu menumpaskan gandengan Indonesia Muhammad Sohibul Fikri, Daniel Martin. Bergu negara hanya memerlukan 39 minit untuk meraih kemenangan straight sets 21-12 dan 21-18. Rentak kemenangan pemain negara diteruskan oleh bergu lelaki Go Zife Nur Izzuddin yang menumpaskan pasangan Jepun Kenya Mitsuhashi Hiroki Okamura. Mereka menang 21-23, 21-14, 21-13 dalam tempoh 61 minit. Sementara itu, dalam acara bergu campuran, pasangan utama negara Chen Tangji Toh Iwe dipaksa bekerja keras oleh bergu Taiwan Yi Hongwei Nicole Gonzalez sebelum menang 21-23, 21-9 dan 21-12 dalam tempoh 58 minit. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.